Baik, kembali lagi dalam Selamat Pagi Satu Malaysia. Kita masih lagi seperti yang dijanjikan tadi, kita akan bercerita mengenai bagaimana negara kita boleh menjadi sebuah negara yang berpendapatan tinggi dan bagaimana kita boleh meningkatkan taraf hidup rakyat. Seperti yang digariskan dalam NKEA, kita ingin membawa kita kepada negara berpendapatan tinggi dan juga membawa negara kita daripada sebuah negara membangun kepada negara maju. Ada 6 tahun lagi berbaki. Mudah-mudahan apa yang lebih penting ada garis panduan, ada tindakan yang begitu agresif daripada kerajaan untuk memastikan bahawa kemampuan dan juga capaian kita untuk menjadi negara maju dan juga rakyat itu juga maju. Dari segi pendapatan juga harus menjadi satu ukuran, dan alhamdulillah dengan apa yang terkini yang telah pun dinyatakan perkembangan setempat di mana mengatakan bahawa berlakunya pendapatan ataupun pertambahan dari segi pendapatan isi rumah, dan ini merupakan satu perkembangan yang kita lihat baik untuk kita tambahkan lagi ramuan supaya ia akan lebih mekar. Kita nak bersama dengan tetamu Is. Betul. Boleh Is kenalkan? Dan kita akan bersama dengan untuk kita bercerita tentang taraf hidup rakyat semakin meningkat. Itu sebenarnya kesan daripada laporan yang dibuat oleh Datuk Seri Abdul Wahid Omar berkenaan taraf hidup kita meningkat daripada RM5,000 sehingga RM5,900 sebulan. Untuk membicarakan perkara itu, kita bersama dengan Prof. Dr. Jamal Osman yang juga merupakan Timbalan Ketua Kluster Ekonomi dan Pengurusan Majlis Profesor Negara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof ni sebenarnya sekarang ni antara individu yang paling sibuk juga kan. Ya, al-maklum dengan persediaan pembentangan bajet 2015 nanti, tapi kita tak nak sentuh mengenai itu Prof. Tajuk kita sedikit fokus hari ini agak berat juga untuk kita nak kongsikan seawal jam 8 pagi ini, tapi tak mengapa, kita cuba santaikan sebab kita nak bagi pemahaman kepada semua apa agaknya langkah usaha, sejauh mana keberkesanan tindakan daripada langkah-langkah kerajaan untuk menyaksikan pertumbuhan. Ini satu berita yang positif yang kita boleh angkat. Bila Prof sendiri menyedari kenyataan oleh menteri berkaitan, apa terus pandang balas faktor yang mendorong kepada peningkatan pendapatan Prof? Baik, tentunya berita yang positif ya, sangat positif bila kita dengar bahawa pendapatan keluarga ataupun pendapatan isi rumah meningkat daripada RM5,000 sebulan 2 tahun lepas kepada RM5,900 sebulan sekarang ini. Jadi saya rasa sebelum kita membincangkan tentang faktor-faktor yang mendorong untuk meningkatkan pendapatan isi rumah ini, saya rasa perlu kita fahami perbezaan di antara pendapatan isi rumah dengan apa yang kita selalu dengar, pendapatan per capita, GDP per capita. Jadi keduanya ini sangat berbeza. Pendapatan isi rumah merujuk pada pendapatan yang kita terima lah setiap bulan dari berbagai sumber, dari gaji dan sebagainya. Pendapatan yang dalam bentuk tunai lah, dan juga bukan tunai sebenarnya. Baik, sedangkan pendapatan per capita merujuk kepada nilai keluaran dalam negara, nilai output ekonomi dibagi dengan bilangan penduduk sebuah negara itu lah. Jadi kita ada pendapatan dalam bentuk pendapatan negara dibahagikan dengan bilangan penduduk, sedangkan pendapatan isi rumah ialah pendapatan yang kita terima, yang kita guna setiap bulan, yang kita guna seharian. Itulah yang disebut sebagai pendapatan isi rumah. Baik, soalan tadi tentang macam mana pendapatan ini boleh meningkat. Baik, ada korelasi di antara pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan isi rumah. Misalnya, tanpa peningkatan dalam pendapatan isi rumah, mungkin sangat sukar ataupun tidak mungkin untuk ada di sana peningkatan dalam perbelanjaan isi rumah. Ataupun consumption dalam bahasa Inggeris. Pendapatan isi rumah tidak akan meningkat. Sedangkan perbelanjaan isi rumah itu menyumbang kepada pembentukan GDP, pertumbuhan ekonomi. Baik, sebelum isi rumah boleh meningkatkan perbelanjaan, sudah tentu terdapat di sana peningkatan dalam pendapatan. Dan pendapatan itu boleh datang dari berbagai sumber. Yang kita sedia fahami, peningkatan dalam gaji kita lah, kalau kita makan gaji. Kalau kita ada bisnes, ada perniagaan, tentunya peningkatan dalam jualan ataupun keuntungan. Baik, apa sahaja pendapatan yang kita terima dari berbagai sumber, kita boleh fikirkan. Seperti yang saya sebut tadi. Dan tentunya pendapatan meningkat itu ada faktor-faktor ekonomi juga, faktor-faktor polisi negara yang merangsang supaya
terdapat pertumbuhan ekonomi. Mhm. Bila ekonomi tumbuh, dalam masa yang sama dia akan merangsang pendapatan. Mhm. Sebab ekonomi tidak akan tumbuh kalau tidak ada perkembangan pengeluaran. Betul. Kan? Sedangkan pertambahan dalam pengeluaran output ekonomi menggambarkan juga perkembangan dalam pendapatan dan juga seterusnya perbelanjaan isi rumah. Jadi benda ini sangat berkait. Dalam masa yang sama juga, kalau kita meningkatkan usaha kita, usaha untuk meningkatkan output ekonomi peribadi dan juga keluarga kita sendiri, so dia akan berkembang dan akhirnya dia akan merangsang pertumbuhan ekonomi. Misalnya berlaku peningkatan dari segi keusahawanan. Kita menjadi lebih terdorong untuk melakukan kerja-kerja tambahan. Hari ini butik online bisnes secara talian menjadi trend, Prof. Ya. Itu Apa sahajalah, apa sahaja bentuk keusahawanan itu. Rencana pendapatan. Daripada kita tak buat apa-apa misalnya, kita melihat, kita explore new activities untuk meningkatkan pendapatan. Itu akan merangsang juga pertumbuhan ekonomi. Namun ia harus disokong oleh inisiatif ataupun dorongan daripada kerajaan sendiri dalam menyokong usaha daripada, kalau dahulunya kalau mungkin kita boleh lihat dahulunya, kita ambil contohlah Prof, antara salah satu daripada faktor menambah pendapatan hari ini secara online, bisnes secara online ataupun apa sahaja bentuk keusahawanan yang lain. Tetapi kalau tidak ada inisiatif dari langkah kerajaan, saya rasa mungkin itu tidak menjadi selari. Jadi apa yang kita lihat, kerajaan telah menyediakan satu landasan, telah membuka landasan dan disokong oleh ini saya rasa perlu ini menyebabkan pertambahan pendapatan juga. Prof, itu sangat jelas. Jadi kemudahan infrastruktur, betul, infrastruktur, prasarana itu sangat penting, termasuk prasarana internet, ICT. Ini akan membolehkan ataupun memudahkan lagi ya aktiviti-aktiviti keusahawanan dalam bentuk baru seperti online business tadi. Jadi begitu juga dalam konteks polisi, konteks dasar, kerajaan cuba untuk merangsang iklim pertumbuhan yang baik, iklim pelaburan yang baik. Betul. Supaya menarik pelaburan sama ada sumber domestik ataupun daripada sumber luar negeri. Ini semua akan merangsang pertumbuhan ekonomi. Sebab kita tahu cara kita nak menghitung ekonomi negara ataupun nilai ekonomi negara, GDP, Gross Domestic Product ataupun keluaran dalam negara kasar, rumahnya senang. Private expenditure, kita punya perbelanjaan sendirian, campur dengan pelaburan dari swasta, campur dengan perbelanjaan kerajaan, plus campur lagi dengan ekspor. So bermakna kalau nilai ekspor meningkat, perbelanjaan kerajaan meningkat, pelaburan swasta meningkat, perbelanjaan persediaan meningkat, kesemuanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Baik Prof, bercakap tentang peningkatan dari segi perbelanjaan dan sebagainya, adakah peningkatan kos sara hidup itu juga boleh menjejaskan kuasa beli pengguna dalam hal ini? Ya, ini tentu sekali. Ini benar sekali bahawa tak ada ertinya kalau pendapatan meningkat tetapi kuasa beli menurun. Pada akhirnya kita nakkan kuasa beli itu meningkat ataupun sekurang-kurangnya boleh dipertahankan. Kuasa beli, nilai wang kita menurun bila mana berlaku inflasi, kenaikan harga barangan secara menyeluruh. Jadi sebab itulah kita sangat prihatin supaya kadar inflasi ini, kenaikan harga barangan ini terkawal, tidak terlalu tinggi, terkawal. Prof, saya juga tertarik untuk bercerita tentang peningkatan taraf hidup rakyat itu juga dan bagaimana mereka meningkatkan pendapatan mereka. Adakah itu juga termasuk berkenaan inisiatif rakyat kita untuk meningkatkan pelaburan dan juga pemilikan equity? Jadi kita lihat rumus pertumbuhan ekonomi. Salah satunya ialah perbelanjaan pengguna, perbelanjaan persendirian. Bila kita berbelanja apa sahaja, ia menyumbang pada pertumbuhan ekonomi. Sedangkan peningkatan dalam equity, dia menyumbang pada peningkatan dalam sumber-sumber pelaburan. Dalam konteks ini, sumber pelaburan domestik lah, yang boleh digunakan oleh businesses kita. Yang boleh digunakan oleh entiti perniagaan kita untuk menambahkan pelaburan. Jadi kesemuanya akan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Dan akhirnya pendapatan isi rumah akan turut meningkat.
Okey, mungkin secara santainya Prof, kalau kita boleh sentuh dari segi pendapatan isi rumah, benar kita dapat lihat penimbangan kalau dari sudut angkanya 5,000 pertambahan 900 menjadi 5,900. Baik, itu satu perkara. Yang perkara yang keduanya, apabila berlakunya perbelanjaan ataupun kos yang juga tinggi. Jadi di mana tabungan untuk kita? Bagaimana agaknya untuk kita nak adakah betul kalau kita nak kata menyeimbangkan perbelanjaan dan juga tanggungan dan juga tabungan kita sendiri, sebab kita kalau kemungkinan banyak yang dipersoalkan, kalau gaji naik seharusnya menjadi lebih baik kehidupan, tetapi apabila gaji naik perlu ada tanggungan yang lebih besar. Macam mana harus kita lihat perkara ini, Prof? Baik, saya melihat bahawa masing-masing individu, masing-masing keluarga atau isi rumah mempunyai kadar inflasi yang tersendiri. Okey. Dia tahu apa yang dia perlukan untuk sebuah kehidupan yang decent, yang baik. Okey. Dan saya percaya mereka juga tahu adjustment, penyelarasan yang bagaimana, pengubahsuaian yang bagaimana dari segi gelagat penggunaan kita. Yang boleh kita adopt, yang kita boleh laksanakan sehingga kesan inflasi itu tidak akan ketara dalam ekonomi. Itu inflasi dalam rumah baru. Ya. Kita boleh buat adjustment. Ini disebut sebagai penggunaan bestari. Perbelanjaan bestari. Kita perlu merancang sebelum kita berbelanja. Saya percaya ini boleh dilakukan. Misalnya kalau di negara maju, konsep buat sendiri, do it yourself, satu attribute culture yang luas. Kita mungkin boleh explore, boleh melihat kemungkinan-kemungkinan begini. Instead of kita minta kita upahkan sesiapa, kalau kita boleh buat sendiri, apa salahnya? Ini salah satu contoh mudah bagaimana kita boleh mengurus perbelanjaan keluarga kita. Mungkin itu satu budaya yang harus kita mula pupuk lah. Sebabnya 57 tahun, saya rasa budaya untuk kita menjana pendapatan, alhamdulillah sekarang ini trend itu sudah meningkat. Kita sudah lihat keupayaan, kesungguhan kita nak membuat sendiri. Mungkin, tapi persoalannya apa yang harus kita lakukan supaya adakah ada sebarang tindakan daripada pihak kerajaan ataupun langkah kerajaan yang akan menyokong secara langsung pendapatan isi rumah itu terus melonjak? Ada tak, Prof? Baik, yang jelas kita lihat tindakan kerajaan untuk membantu merangsang pertumbuhan pendapatan ialah melalui dasar-dasar kerajaan, dasar-dasar ekonomi khususnya. Misalnya kita tahu ETP kan, Economic Transformation Program, program transformasi ekonomi kita, ialah satu dasar yang khusus dirangka untuk merangsang pertumbuhan dalam pendapatan isi rumah itu sendiri. Baik Prof, kalaulah kita dah cerita berkenaan peningkatan taraf hidup dan sebagainya, sudah tentu kita tak boleh lari daripada bercerita tentang pengurusan keuangan. Jadi masalahnya sekarang ini, individu di Malaysia dibebani masalah hutang, terikat dengan pinjaman dan sebagainya. Jadi bagaimana masalah pengurusan kredit dan juga beban hutang ini boleh menjejaskan ataupun boleh menghalang kepada peningkatan taraf hidup ini? Baik, ini memang masalah yang sangat banyak, sangat hangat diperkatakan di sana sini tentang bagaimana nisbah hutang rumah tangga, isi rumah terhadap GDP Malaysia antara yang tertinggi. Jadi ini adalah manifestasi daripada gelagat rakyatnya, gelagat kita semua ni dari segi bagaimana kita berbelanja. Jadi kalau kita memfokus kepada hutang, sememangnya kita dapat apa yang kita mahukan. Tapi andaian implisitnya ialah bahawa pendapatan kita akan terus meningkat di masa hadapan. Itu andaian implisit, sebab tu kita berani mengambil hutang misalnya kan. Tapi apapun, dia punya keyword, kata kunci untuk kita ialah kita harus berhimah, harus bestari dari segi gelagat perbelanjaan. Kita kena ukur lah kemampuan kita, kita kena padankan dengan keinginan kita, kemampuan dengan keinginan kena dipadankan, supaya kita tidak terjebak dalam beban hutang yang kita tidak boleh nak manage nanti. Itu yang kita lihat sebagai kembali kepada asas lah, keperluan dan juga kehendak. Memang kena kembali juga kepada asas.
Kalau mungkin kita boleh perincikan ataupun kita lihat dalam dua aspek, Prof. Satunya adalah makan gaji dan yang keduanya adalah masih lagi bergantung. Dua sifat ini saya rasa perlu kita hindari sekarang sebab saya rasa dalam kita nak menyokong diri kita sendiri, nak menambah pendapatan, saya rasa dua elemen itu perlu untuk kita perlahan-lahan kita cuba lari dan seharusnya perlu ada benda-benda lain yang boleh kita tambah baik dari segi pendapatan, makan gaji dan juga kebergantungan kepada kerajaan untuk menyalurkan pelbagai inisiatif, pelbagai subsidi. Mungkin boleh tambah. Saya sangat menyokonglah usaha-usaha untuk kita mencari strategi untuk ekonomi kita menjadi tahan, robust, berdaya tahan. Kita bercakap tentang ekonomi rumah tangga, household economy. Jadi kita harus mencari strategi supaya kita dapat memastikan bahawa ekonomi keluarga kita robust, berdaya tahan. Dalam apa pun keadaan berlaku krisis ekonomi misalnya, kita masih lagi boleh bertahan. Jadi ini sangat perlu untuk kita mencari berbagai aktiviti lah yang boleh menambahkan punca-punca pendapatan. Dan kita tahu juga bahawa dalam konteks ekonomi yang luas, ekonomi makro, ekonomi yang berdaya tahan ialah ekonomi yang dicirikan oleh ramainya usahawan, ramainya businesses, kan, SMEs dan sebagainya. Kalau kita bergantung kepada makan gaji, tak kira lah sama ada di sektor awam ataupun swasta, yang pertama, job opportunity tidak selalu ada, kan. Jadi kita tak boleh tunggu datangnya peluang untuk mendapat bekerja di sektor awam ataupun swasta. Jadi kita explore other avenues yang membolehkan kita untuk mendapat rezeki, mendapatkan pendapatan itu. Apa saja asalkan halal, ya. Dan mungkin juga kita boleh tanyakan kepada Prof berkenaan peningkatan kualiti pendidikan kita. Ramai yang memegang ijazah, ijazah kedoktoran dan sebagainya sekarang. Adakah itu salah satu daripada punca untuk kita meningkatkan jaminan kepada kenaikan purata pendapatan kita? Ya, kesedaran bahawa keusahawanan, mandiri, hidup berdikari, tanpa bergantung pada gaji, baik sektor swasta atau awam. Memang satu sifat, satu atribut culture yang seharusnya kita cuba bangunkan. Sebab nantinya bukan sekadar ekonomi akan tumbuh, tapi akan tumbuh secara robust. Dia akan berdaya tahan. Apabila ekonomi itu didasari oleh adanya ramai usahawan. Jadi itu yang kita lihat. Okey, Prof, saya nak beralih sedikit keluar. Itu kita nak Prof, sebab Prof saya rasa forte Prof adalah untuk melihat keadaan ekonomi bukan sahaja Malaysia, iklim ekonomi di seluruh dunia. Kita seringkali mendapat pengiktirafan dan juga kita sentiasa berada dalam kelompok antara yang terbaik kalau setakat ini, bukan sahaja di Asia tetapi juga di peringkat global. Kita Malaysia dikatakan sebagai antara negara yang mempunyai ekonomi yang kukuh dan berpotensi besar dari segi pengembangan ekonomi. Dan sejauh mana kewajaran ataupun kebenaran fakta itu dan ianya akan turut membantu kita nak menyelusuri sebagai sebuah negara maju. Iklim ekonomi global, saya rasa sebab sedikit ia akan memberi cabaran kepada kita nak terus mempertahankan ataupun mengembangkan lagi ekonomi negara, Prof. Ya, kita boleh percaya, kita boleh meyakini bahawa daripada statistik yang kita boleh lihat, ekonomi Malaysia agak tinggi dari segi tingkat daya saing berbanding dengan negara lain, dan dari segi ease of doing business, bagaimana mudahnya untuk membuat bisnes di Malaysia, itu pun antara yang tinggi berbanding dengan banyak negara lain. Dan ini juga memperlihatkan bahawa kita sedang bergerak dalam landasan yang betul, landasan yang baik. Cumanya cabaran pada kita ialah bagaimana untuk kita mampu menterjemahkan track landasan yang baik ini kepada pendapatan yang tinggi. Ini adalah objektif economic transformation plan kita lah. Akhirnya kita nak pendapatan, kan, bukan sekadar statistik yang tinggi, kan. Betul. Yang ini cabaran pada kita lah. Okey. Prof, terakhir sekali, taraf hidup meningkat. Adakah kadar pengangguran berkurang dan peluang pekerjaan bertambah? Ini bergantung juga pada bagaimana individu itu, ya, dari segi upaya untuk mencari ruang-ruang untuk mendapat rezeki.
Ya, dan mungkin tidak ada korelasi di situ kan, sebab ekonomi boleh tumbuh apabila sebahagian rakyat dia meningkatkan usaha dia dengan berlipat kali ganda. Sedangkan ada sebahagian rakyat yang tidak, yang masih lagi seperti dulu. Dan ini mungkin bertambah ramai. Jadi walaupun secara teorinya seharusnya pertumbuhan ekonomi itu membawa pada pengurangan dalam jumlah bilangan pengangguran misalnya kan. Tapi apabila penawaran supply, penawaran yang akan membawa pada pengangguran itu bertambah, jadi mungkin ekonomi yang tumbuh itu tidak mampu untuk menyerap lebihan penawaran dari segi potensi tenaga kerja baru yang baru graduate daripada universiti misalnya kan. Jadi sebab itulah kita kena kembali pada atribut kultur yang wajar kita bangunkan, iaitu keusahawanan. Itu penting. Saya rasa mungkin kesimpulan yang boleh kita lihat di sini Prof banyak menyentuh dari segi inisiatif kita sendiri, keupayaan kita sendiri untuk turut, kita jangan hanya bergantung kepada apa yang, sebab saya rasa tindakan langkah-langkah sudah pun tersedia khas untuk kita, banyak peluang perniagaan ini. Namun kalau kita sendiri tidak menyokong dengan daya usaha sendiri, saya rasa benda itu tidak akan memberi apa-apa makna. Betul Prof? Ya. Baik, terima kasih Prof atas kesempatan pagi ini. Untuk kita sebab sedikit Prof telah memberikan, saya tertarik ada Prof ada menyatakan tadi mengenai budget bestari. Jadi kita harusnya lebih pintar dalam menguruskan kewangan, dan seharusnya budaya buat sendiri, DIY. Saya rasa Is dah kena mulalah untuk perkara InsyaAllah saya akan mula. Saya tahu Hisham dah mula. Saya dah ada produknya tersendiri. Baik, okey. Sekarang ni dan kita akan bersama kembali, tetapi sebelum itu kita akan melihat dulu bingkisan mengenai Fit Malaysia yang baru-baru ini dilancarkan oleh Kementerian Belia dan Sukan, yang juga dilancarkan oleh YB Khairi Jamaluddin. Saksikan.